Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, Kitab Jawi, muka surat 64 baris 3 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, atau minta halal ia daripadanya dengan tafsil pada mazhab kita Syafi'i, bersalahan pada mazhab Imam Malik, memada minta halal dengan ijmal. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan taubat. Jadi kita sudah masuk pada perbahasan kitab yang terakhir, iaitu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Maka antara sifat terpuji yang pertama ialah bertaubat. Bukan bertaubat itu sendiri, tapi sifat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi taubat ialah salah satu pintu utama ataupun pintu pertama, pintu utama dan pertama untuk sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Maka dia kata dulu bahawasanya orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala perlu bertaubat, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dan sekarang ni kita bahas pula berkaitan dengan taubat orang-orang yang kalau buat dosa dengan orang lain. Kalau buat dosa dengan orang lain. Jadi buat dosa dengan orang lain ini ada macam-macam lah. Antaranya ialah merampas harta ataupun merompok harta, mencuri harta. Maka orang ni dia perlu mengembalikan semula harta yang dicuri itu kepada tuan asal. Itu asal usul taubat. Ataupun kalau tak dapat tuan asal, dia kena kembalikan harta tersebut kepada waris dia. Motor ke kereta ke yang dicuri tu kena kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau tak dapat juga, contohnya barang tersebut sudah musnah, hancur, rosak, maka dia kena kembalikan nilai harta tersebut. Kalau harta motor tu rosak, motor tu harga berapa? Harga 8,000 kena bagi. Kalau buat zalim ke orang, buat naya ke orang, buat aniaya kepada orang ni dari sudut cakapan, maka kita wajib minta maaf. Dari sudut cakapan kita hina dia ke, kita fitnah dia ke dan sebagainya, maka kita wajib bertaubat dengan meminta maaf kepada dia. Bukan bertaubat istighfar saja, bahkan wajib minta taubat, minta ampun kepada dia. Jadi cara nak minta ampun lagu mana? Maka sekarang kita sambung pada perbahasan dia, kata atau minta halal ia seorang daripada orang tersebut dengan tafsil, dengan terperinci pada mazhab kita Syafi'i. Nokta.
Ini antara cara nak bertaubat dalam mazhab Syafi'i kitanya, kalau minta halal pada orang ni, ialah minta halal secara terperinci. Kita pernah fitnah apa, kita pernah bohong apa, jadi kita cakap secara detail. Kita minta maaf lah, kita pernah fitnah sekian pada mu ni. Kau kita minta maaf gitu, kena sebut kesalahan tu. Kena sebut apa yang kita buat salah tu, supaya dia tahu dan dia halalkan. Kalau kita minta maaf 100 gitu, ya, tu tak sah dalam mazhab Syafi'i. Tu dia kena detail minta maaf sebab apa. Kalau minta maaf gitu, ya, tak apa. Minta maaf tu sekali dengan detail, perincian apa yang kita buat, barulah sah dalam mazhab Syafi'i taubat kita kepada orang lain. Taubat kita nisbah buat salah pada orang lain. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Bersalahan pada mazhab Imam Malik. Imam Malik lain sikit, dia kata memada minta halal dengan ijma', dengan umum. Jadi mazhab Maliki kalau minta maaf, boleh minta maaf tanpa sebut salah dia. Sekadar sebut minta maaf kan? Minta maaf 001122, ikutlah. Tadi dia minta maaf secara umum gitu. Itu pun sah dah dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah lagi permintaan maaf secara umum begitu. Dia kena sebut apa yang dia salah, kesalahan dia itu apa, dan apa yang sepatut dia buat. Jadi dia kena minta maaf baliklah pada dia tu, supaya minta halal. Tu salah satu cara dia. Jadi ada dua mazhab dalam bab minta halal ni. Mazhab kita Syafi'i kena huraikan secara terperinci kesalahan yang kita buat, itu lebih terbaik lah. Kerana kita dapat melepaskan tanggungan dosa yang betul-betul pada orang tu. Kita buat dosa dengan dia, kita minta maaf pada dia, sebut kesalahan kita, dia maafkan, lebih puas hati lah daripada kita sebut secara umum minta maaf gitu je. Kemudian dan ada padanya pada minta halal tu keluasan. Ada keluasan lah, ada panggil taklah sempit, mana ada luas sikit lah kalau suruh minta maaf saja. Jadi pada mazhab Maliki ni ada keluasan sikit lah, tak sempit mana, nak minta maaf pun tak malu mana, minta maaf gitu je. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita tu, dia detailkan lagi, dia perincikan lagi. Itu sebenarnya lebih bagus. Nak minta halal kepada orang ni, minta halal secara ikhlas. Tidaklah ada sembunyi apa-apa. Dan orang yang meminta maaf tu pula, orang yang memaafkan pula, mestilah dia maafkan kesalahan yang orang tu buat. Tu sifat terpuji bagi orang yang nisbah dia tu memaafkan. Tapi kalau dia tidak memaafkan, ataupun sebut saja maaf tapi dalam hati duk rasa lagi, tu tak maaf lagi tu. Maaf ni ialah dia tak ada langsung kesan apa yang dia buat salah tu pada dia. Dia tak nampak kesalahan orang tu pada dia. Tu maaf tu. Tapi kalau dia masih lagi nampak dia tu buat salah dengan dia dulu pernah buat sekian-sekian, itu tak maaf lagi. Maaf ni kosong tu memang kita rasa macam tak seolah-olah dia tu tak pernah buat salah. Tu maaf. Tapi kalau tak maaf lagi, ataupun dia sebut di mulut maaf tapi dalam hati masih lagi teringat benda yang dia buat pada kita, itu bukan maaf. Itu masih lagi dalam bukan kemaafan pada orang lain. Jadi tak bagus tu. Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf. Jadi kita pun kena ambil sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain yang buat pada kita. Kemudian kata musannif rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata, maka jika tiada kuasa ia seorang memulangkan barang yang dicuri tadi. Dia curi dah motor, curi kereta, nak cari orang balik tak ada. Ahli waris pun tak ada. Ataupun orang tu ada, ahli waris ada, cuma dia tak tahu siapa yang dicuri tu. Kawan tu curi dekat KL, kawan tu duduk Terengganu, mana nak jumpa? Jadi tak jumpa, jadi tak boleh nak pulangkan. Dan tiada menghalalkan oleh yang mempunyai, yang mempunyanya. Jadi orang yang kita buat salah tu tak halalkan, tak maafkan kita, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia seorang pada mengikhlaskan taubatnya, taubat seorang, dan memohonkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan menjadikan ia seorang tadi akan yang ampunya
menjadikan ia, ya Allah, akan yang empunya harta itu redha pada hari kiamat. Jadi kalau dia tu curi satu barang pada orang lain dalam keadaan dia tak mampu dah balikkan semula harta tersebut, dengan sebab dia itu harta tu rosak, ataupun dengan sebab dia tak jumpa orang yang dicuri tu, ataupun tak jumpa ahli waris orang yang dicuri tu, ataupun dia tu tidak halalkan, ataupun dia tidak maafkan kita, kita jenuh dan minta maaf, maka dia kata perlu ikhlaskan taubat kita dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya mudah-mudahan di akhirat nanti dia tu maaf kita. Sebab tu kita kena sedekahkan bacaan Fatihah ke, hadiahkan bacaan Fatihah pada dia ke, beri buat amalan-amalan sedekah untuk hadiahkan pahala pada dia ke, supaya dia nampak pahala tersebut di hari kiamat, dia maafkan kita. Jadi kemaafan mesti daripada dia juga. Kemaafan mesti daripada dia juga. Kalau dia tidak maaf, maka kita perlu buat ibadat-ibadat, amalan-amalan untuk kita niatkan pahala tersebut kepada orang yang kita buat salah tu, supaya nanti di akhirat dia maafkan kita. Jadi maknanya selagi mana dia tidak maaf, selagi itu tak lepas. Cuma orang yang tidak memaafkan orang lain satu sifat keji yang lain lah pula. Orang yang tidak memaafkan orang lain itu satu sifat yang tak baik lah pula. Dia kena saling memaafkan. Aku maaf dia, aku minta maaf pada dia, aku maafkan dia. Aku minta maaf dan aku maafkan. Kena ada sifat minta maaf dan maaf. Jangan ada sifat minta maaf tapi tidak memaafkan, tak boleh. Ataupun ada sifat memaafkan orang lain tapi dia nak minta maaf pada orang, segan pula, tak boleh. Jadi kena ada sifat suka minta maaf dan memaafkan orang lain. Dan setengah daripada syarat taubat itu ketiadaan sampai ruh kepada halqum noktah. Jadi antara syarat sah lah ni, syarat sah. Syarat taubat dengan mana syarat sah taubat. Syarat sah taubatnya ialah ketika mana tak sampai lagi roh di halqum, tenggorokan kita ni lah halqum. Jadi roh ni akan cabut start daripada kaki. Dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala mengatakan roh itu dicabut mula daripada kaki. Dia ambil daripada kepala, ubun kepala ni, bukan ditarik daripada mulut. Dia ambil daripada ubun kepala ni, ditarik. Jadi yang hilang roh dulu adalah kaki, bahagian kaki, batu paha, batu betih, batu paha, batu pinggang, badan, sampailah ke halqum. Batu sampai ke halqum yang terakhir, cabut barulah mati. Maka kalau dia sampai dekat halqum dah roh dia baru taubat, tidak sah taubat dia. Taubat dia tidak sah. Dan ketiga, dan ketiadaan naik matahari dari sebelah barat. Selama mana belum lagi naik matahari sebelah barat, maka hukum dia sah bertaubat. Sah taubat. Jadi kalau terbit matahari belah barat nanti esok-esok, wal'iyadzubillah, dan masih lagi belum kiamat, maka ketika itu kalau kita minta ampun dan minta maaf dan taubat pun tidak diambil kira. Begitu juga tidak diambil kira kalau seorang itu masuk Islam ketika itu, maka masuk Islam dia pun tidak sah. Sebab sudah tutup pintu taubat ketika terbit matahari belah barat. Jadi kita sekarang ni terbit matahari belah timur, terbenam matahari belah barat. Tak ada terbelah belah utara, tak ada. Utara selatan tak ada kaitan kan matahari. Seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu. Dulu disebutlah hadis tu. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, niscaya sah ia taubat, dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia akan taubat. Yang terima taubat ni serah ke Tuhan. Jadi kita buat zahirnya sah dah taubat kita dah menyesal, kita dah tinggal maksiat dulu-dulu, kita berazam tak mau buat lagi. Lepas tu minta maaf pada orang dah, beri dah harta dia balik. Maka serah ke Tuhan selebihnya. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Dia panggil At-Tawwab. At-Tawwab itu salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Al-Ghaffar, Maha pengampun. At-Tawwab, Maha penerima taubat. Begitu.
Jadi kalau Allah Ta'ala tak ampun ke akhirat, masuk neraka dulu. Kalau Allah Ta'ala ampun, masuk syurga. Gitu ya. Kalau dia tidak bertaubat sekalipun, boleh jadi Allah Ta'ala ampun, boleh jadi Allah Ta'ala tidak ampun. Itu dari sudut ilmu akidah lah. Cuma zahir syariatnya, bila seorang itu tidak bertaubat, Allah Ta'ala tak ampun lah. Kalau seorang itu bertaubat, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu surah Asy-Syura ayat yang ke-25, wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Artinya, dan Allah Ta'ala jualah yang menerima ia, ya Allah akan taubat daripada hamba-Nya, hamba Allah. Ayat yang jelas daripada surah Asy-Syura, Allah Ta'ala menerima taubat daripada hamba-Nya. Hamba sini dua lah, iaitu manusia dan jin, kerana mereka berdua inilah mukallaf. Hak lain daripada tu tidak mukallaf, maka tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi binatang buat baik pun tak ada pahala, binatang buat jahat pun tak ada dosa. Kita manusia dan jin ni, kalau zaman fatrah, zaman tidak ada rasul, zaman tidak ada nabi, zaman tidak ada nabi, tak ada rasul tu, kalau buat baik pun tak ada pahala, kalau buat dosa pun tak ada dosa, kalau buat maksiat pun tak ada dosa, kalau buat baik pun tak ada pahala. Itu zaman tak ada rasul ketika itu. Bila ada dah rasul, maka barulah dikira dosa pahala. Kecuali umat Nabi SAW, ketika tidak ada Rasulullah SAW, tetap berlaku dosa pahala tu sampai kiamat, walaupun tidak ada Nabi. Dan bermula doa dengan menerima taubat, seperti Allahumma taqabbal taubati. Itu bahasa Arab lah sikitnya. Artinya, hei Allah, terima olehmu akan taubatku. Kita cakap Melayu sudahlah. Boleh cakap Arab, cakap Arab. Cakap Arab tu bahasa syurga. Bahasa syurga, bahasa Arab. Di kubur pun khilaf ulama, nanti malaikat maut itu, malaikat munkar dan nakir itu akan tanya bahasa apa. Khilaf ulama. Pandangan pertama bahasa Arab, pandangan kedua bahasa si mati. Adalah ia. Jadi kalau dia cakap bahasa Arab, kita faham lah. Takkan cakap bahasa Arab tak faham, sudah tak jawab bahasa Arab. Tak boleh jawab malaikat, kena mengaji bahasa Arab dulu. Tak payah. Kita akan faham bahasa Arab. Adalah ia. Mana tadi? Adalah ia. Dia kata, hai Allah Ta'ala, terima olehmu akan taubatku. Adalah ia kerana ketiadaan diyakinkan akan cukup segala syarat taubat itu. Dia kata, adalah ia kita buat doa ni lah, Allahumma taqabbal taubati tu, kerana ketiadaan diyakinkan akan cukup segala syarat taubat itu. Bukan suruh was-was ni. Nak kata kita dah buat habis dah syarat-syarat taubat, rukun-rukun taubat tu, kok ada terlepas pandang. Maka kita selitlah dengan doa supaya dapat meyakinkan kita memang tu dah ni kita bertaubat. Jadi doa dia, Allahumma taqabbal taubati, wahai Allah Ta'ala, terimalah taubatku. Sebab tu dalam tarawih, dalam Ramadan nanti akan datang lagi 2-3 bulan ni, sekejap nak tarawih balik. Dia doa beliau, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayat tu saja duk selalu ulang ketika doa tarawih. Jadi kalau kena faham makna lah, kena faham makna sikit dengan doa amin-amin ni. Allahumma innaka afuun karim, Allah Ta'ala, engkau itu seorang yang maha pengampun dan maha mulia. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa, kamu suka kepada kemaafan, fa'fu anna, maka ampunilah, maafkanlah kami. Jadi kita minta taubat pada Allah Ta'ala tiap-tiap sembahyang tarawih bulan Ramadan pula, insya-Allah lah diterima taubat itu. Kalau tidak ada kaitan dengan manusia dah. Kalau ada kaitan dengan manusia, kena pergi minta ampun pada manusia, seperti mana tadi dia sebut. Inilah perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ni pendiri mazhab Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan-jangan ada tokoh akidah masuk dalam kitab tasawuf. Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama besar, pendiri mazhab Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau keturunan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Imamul Haramain. Imamul Haramain. Haramain itu haram tu lah, Makkah dan Madinah, dua haram. Bila dua haram dia panggil Al-Haramain.
Jadi Imam Al-Haramain ini guru kepada Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masyhur di Mekah dan Madinah, ngajar di situ. Imamul Haramain ya bang. Imamul Haramain terkenal dalam ilmu akidah pun ada, dalam ilmu fiqh pun ada, usul fiqh pun ada berlaku. Ulama dulu kalau alim ni bukan alim macam kita. Alim sekerak itu dah, dia alim belaka. Tafsir alim, akidah alim, fiqh alim, ilmu alat lain alim belaka. Ni guru pada Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia selang dengan Imam Abu Hasan Asy'ari beberapa guru saja, lebih kurang 4-5 guru gitu ya. Sanad dia tu sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Qadi, Qadi mana ni? Qadi ni kalau dia kata begini tak tahu kitab apa dia nukil, jadi muskil lah. Qadi apa? Qadi ni kalau dalam kitab fiqh merujuk kepada Qadi Husain. Al-Qadi ni banyak kitab fiqh. Kitab fiqh mazhab Syafi'i ada namanya Qadi Abu Hamid, ada namanya Qadi Husain, tapi bila sebut Qadi saja dalam kitab fiqh Al-Qadi Husain. Qadi Husain ada kitab fiqh namanya At-Ta'liqah. Kalau dalam akidah pula Al-Qadi sini Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Tu kalau dalam bab akidah. Ada yang qadi juga, Qadi Iyad, itu dalam ilmu hadis. Jadi banyak qadi di sini. Jadi qadi mana ni kena rujuk semula. Bahwasanya diterima taubat itu dengan zat juga, dengan zat, iaitu sangkaan berat kita. Kita dah buat dah segala syarat-syarat taubatnya, kita dah buat dah rukun-rukun taubatnya, zatnya insya-Allah dah diterima, selesai. Jangan tak buat langsung. Tak buat langsung tu bukan tekat zat, waham pun tak ada. Dan bermula khilaf ini pada taubat orang Islam. Khilaf ini pada taubat orang Islam. Adapun taubat kafir dengan masuk Islam, maka diterima akan dia dengan putus. Okey. Jadi khilaf yang mana tadi? Dan bermula khilaf ini pada taubat orang Islam. Dia kata apa tadi? Yang khilaf pada penerimaan taubat tu bagi orang Islam. Khilaf pada penerimaan taubat tu bagi orang Islam. Adapun orang kafir, dia kata adapun taubat kafir dengan masuk Islam, mana dia ni kafir nak masuk Islam, maka taubat dia ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka diterima akan dia akan taubat kafir itu dengan putus. Dengan putus ni tak ada khilaf. Kalau taubat orang yang beriman boleh jadi tak terima, boleh jadi terima. Tapi kalau taubat orang kafir masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka confirm terima, jadi Islam lalu dah. Tak ada tiba-tiba belum tentu mau Islam dia lagi, sebab belum tentu diterima taubat. Tak timbul isu gitu. Karena timbul isu tak timbul isu gitu. Kalau timbul isu gitu jenuh kita. Macam mana nak tahu kita dia masuk Islam? Jadi diterima Islam di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita yakinkan secara putus, bila dia ucap syahadah depan orang ramai itu, dia Islam lah. Dia telah menzahirkan keislaman dia dengan dalil yang putus, dalil yang qat'i, dalil yang tidak ada khilaf, sama ada Al-Quran ataupun hadis yang mutawatir. Dalil yang putus ni dua saja, Al-Quran dan dalil yang mutawatir. Adapun dalil yang hadis yang tidak mutawatir, dalil hadis yang tidak mutawatir, kalau ingkar maka hukum dia fasiq. Kalau mengingkari hadis yang mutawatir sama seperti mengingkari Al-Quran, hukum dia kafir. Dengan ittifaq ulama, dengan sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Sepakat sini sepakat 4 mazhab. Dia boleh sepakat 4 mazhab, boleh sepakat majoriti ulama, boleh sepakat majoriti mazhab, boleh sepakat dalam satu mazhab. Dia dah macam-macam sepakat pun. Sepakat pun dah banyak juga. Jadi kena tengok konteks lah sepakat apa dia. Jadi ni sepakatnya, zahirnya sepakat 4 mazhab, kerana ada dalil yang putus. Kerana firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru yantahu. Yantahu tu, yantahu. Qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum. Betul? Yughfar lahum ma qad salaf. Okey. Ni ayat surah Al-Anfal ayat 38. Artinya, berkata olehmu bagi mereka yang kafir,
Jika berhenti mereka itu kafir daripada kufur dengan masuk Islam, niscaya diampuni bagi mereka itu kafir akan barang yang terdahulu daripada segala dosa mereka itu kafir. Ini ayat yang jelas menunjukkan kata orang kafir kalau masuk Islam, dia terima Islam je. Tidak ada syak dan wasangka lagi kata dia ni Islam, dia ni kafir, tak ada lah. Cuma bila dia zahirkan keislaman dia wajiblah atas dia tu hukum-hukum furuk Islam yang lain. Wajib belajar bab semayang, wajib belajar bab puasa, wajib belajar pula akidah. Wajib lah. Jadi fardu ain lah pula atas tu. Cumanya kesalahan-kesalahan yang dia buat ketika dia masuk Islam pada awalnya itu dimaafkan. Contohnya, antaranya sebahagian besarnya dimaafkan lah, sebahagiannya lagi ada yang tak dimaafkan. Dia panggil jahil yang diuzurkan kerana dia baru masuk Islam. Contohnya dia makan waktu siang bulan Ramadan. Dia makan sayur. Dia ingatkan macam agama dia tak boleh makan daging saja, rupanya tak boleh makan langsung. Dia pun makan sayur. Dia tengok orang pun tengok dia, kok mana makan sayur? Bukan boleh makan puasa. Puasa daging bukan puasa daging, puasa ni mana tak boleh makan, tak boleh. Jadi dia makan tadi dengan sengaja tadi tidak batal puasa sebab dia baru masuk Islam. Dia tak tahu lagi. Tapi baru masuk Islam tu bukannya lepas 20 tahun masuk Islam. Tu teruk sangat tu. Dia lepas tahun 2 gitu ya. Sekejap aja masa tu. Kemudian, dan ketahui olehmu bahwasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Apa israr? Arti israr tetap mengerjakan maksiat. Itulah punca sebab tidak boleh bertaubat. Dia berterusan melakukan maksiat. Sedap melakukan maksiat, nafsu suka buat maksiat. Maka inilah menjadi sebab kenapa tidak boleh orang tu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah sebab bagi israr. Dah kita kata pencegah bagi taubat itu ialah berterusan melakukan maksiat. Bila berterusan melakukan maksiat, apakah sebab yang boleh seseorang itu terus melakukan maksiat? Maka dibincang pula. Dan adalah sebab bagi israr, bagi orang yang sentiasa mengerjakan maksiat ni, sebabnya ada 5 perkara, 5 benda pula. Yang pertama, bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh. Bertangguh ni apa dia? Lambat lagi. Boleh masuk neraka ni lambat lagi. Buat lah. Dia muda lagi, umur 18, umur 25. Nabi mati 63, lambat lagi nak mati ni. Dia berasa lambat lagi. Bila lambat lagi, dia suka buat maksiat. Bila suka buat maksiat, maka pintu taubat dia tu dia tak buka. Dia tak buka pintu taubat tu, dia pun tak taubat. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia tabiat manusia dengan barang yang tiada tunai. Yang tiada tunai ni yang tak ada sekarang ni. Jadi tabiat manusia pesengnya suka bermudah-mudah. Tak apa, lambat lagi. Kerja kita sama juga. Kerja sepatutnya bagi siap, tapi bos nak minggu depan, jadi malas buat lagi. Dia kata tak apalah, esok buat. Esok pula dia kata esok pula. Esok pula dia kata esok pula. Pas sudah dekat-dekat nak dekat hantar tu baru nak buat. Tu sifat manusia dah. Tabiat manusia begitu. Bukan tabiat manusia tu suruh buat begitu. Mana memang peseng asal tabiat manusia begitu. Tapi kalau kita boleh ubah tabiat kita tu jadi tabiat yang lebih baik, lagi bagus. Maka ubatnya apa weh? Bahawa berfikir ia seorang, supaya mengetahui ia seorang akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia tiap-tiap barang. Dia suruh mikir. Dia kata dah hak yang jauh tu lah dekat. Kena mikir begitu. Hak yang jauh tu lah dekat. Bila jauh tu dekat, yang dekat tu apa dia? Azab Allah Ta'ala. Maka dia akan tidak meneruskan maksiat pada Allah. Bila tidak meneruskan maksiat pada Allah, dia pun akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikir panas api, mikir panas api neraka tu dengan kita fikir api dunia sudah dah. Kita bakar sikit lighter ke apa ke, tengok api dunia ni, sanggup ke tak hadap. Kalau api dunia pun tak sanggup hadap, api neraka lagi tak sanggup hadap lah. Dia kena tahu benda yang jauh tu dekat. Benda hak neraka, syurga tu hak lah jauh kita tak tahu boleh sampai bila tu. Kena faham, kena fikir kata dekat benda tu.
Dan yang jauh itu barang yang tiada datang, seperti yang telah lalu. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang. Yang jauh tu benda tak datang dah, seperti yang telah lalu, tapi dia hampir. Barang tersebut yang jauh tadi dia hampir. Kita kena mikir begitu. Jadi dia kata okey, selesai. Kemudian, dan bahawasanya mati itu, ini fikiran yang kedua. Dan bahawasanya mati itu lebih hampir ia mati kepada seorang daripada tali sepatunya, tali sepatu seorang, tali kasut. Tali kasut dia pakai kasut dekat dah, tapi dia kena ingat yang keduanya mati lebih dekat daripada tali kasut dia. Dekat ke mana tu? Dekat lagi, tak tahu dekat tekak ke dekat mulut ke. Supaya mikir mati. Supaya dapat mikir mati. Boleh jadi aku buat dosa ni dalam keadaan sekali aku boleh mati. Tengah-tengah buat dosa mati, wal'iyadzubillah. Atau lepas buat dosa, lepas habis selesai buat dosa mati, wal'iyadzubillah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Bila penutup yang buruk, maka dicok dah orang yang celaka, orang yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahli tasawuf dia senantiasa mengajak kita setiap perkara yang kita buat kena mikir, adakah perbuatan kita ni menyebabkan kita masuk syurga Allah Ta'ala, ataupun menyebabkan perbuatan kita tu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena mikir begitu. Barulah setiap langkah, setiap perbuatan yang kita buat tu berhati-hati. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan tiada mengetahui ia seorang adakah hari ini akhir umurnya umur seorang. Dia tak tahu hari ni akhir umur kau, esok boleh juga. Ni semalam Dr. Burhanuddin Pensyarah Yuniza dah rahimahullah dah meninggal dah. Orang tak tahu, kata sakit apa pun tak tahu, tiba-tiba meninggal muda gitu ya. Muda lagi meninggal dah. Kalau ikut nasabah umur tu tak mati lagi lah. Orang tua boleh hidup lagi panjang umur lagi, dia meninggal dah. Nak buat macam mana? Dia, nyawa tu bukan tangan kita, tangan Allah Ta'ala belaka. Kalau Allah Ta'ala nak mati umur 18, 19, 20, 2 tahun gitu. Kalau umur panjang sampai 100 tahun, 100 tahun. Sebab tu kalau umur panjang ni syukur, kena banyak syukur. Syukur dengan apa? Syukur dengan ibadah. Tu cara syukur dalam tasawuf. Syukur istilahi. Syukur yang dikehendaki dalam syarak ialah kita melaksanakan segala tubuh anggota kita yang Allah Ta'ala beri ni kepada kebaikan. Itu syukur yang sebaiknya. Kemudian berfikir ia seorang betapa penat ia seorang bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Dia kena fikir. Kalau kat dunia tak kerja pun kita takut. Kita takut nak makan apa, tak dapat gaji, tak dapat makanan, tak dapat sumber makanan, nak makan apa. Maka seperti itulah menanggung ia seorang akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka. Tahun di muka ni tahun depan. Bukan tahun di muka di tangan, tak ada ke? Bukan itu. Tahun di muka ni tahun hadapan. Jadi bila dia ada perasaan khawatir, perasaan takut, kalau aku tak kerja sawah, dia bagi contoh kerja sawah lah. Kerana tuai padi ni setahun sekali dalam pada zaman dia ni. Jadi kalau dia tak tuai sawah sekarang ni, tahun depan nak makan apa? Tak ada padi, tak ada beras. Maka dia sepatutnya kerja hari ni jugalah. Maka seperti itulah menyegerakan ia seorang akan taubat kerana melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Kerana melepaskan siksa, yakni melepaskan diri daripada siksa pada masa yang akan datang. Akan datang kalau aku tak taubat ni dia apa? Kena kena masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Jadi sekarang kalau aku taubat, aku dapat lepas daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Qadir Madini dia buat penyerupaan seperti mana di dunia ni kalau kita tak kerja, esok-esok kita takut tak makan apa, bukan nak suruh takut tak, bukan suruh takut ataupun tak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala ni, nak bagi contoh kehidupan tabiat manusia. Bila tak kerja susah hatilah juga, nak makan apa esok, duit tak ada. Maka begitu juga kita risau pada masa akan datang, akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita tidak taubat sekarang. Maka kita pun bertaubatlah sekarang dengan harapan dapat melepaskan diri daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu.
Kerana lapar itu pun bertangguh juga. Lapar ni disebut hak tadilah, kerja sawah tu. Jadi kalau lapar ni akan datang, tangguh dah, tangguh ni mana lambat lagi lah. Dia mikir sekarang ni, kalau aku tak kerja sawah, tahun depan tak boleh makan. Bila tak boleh makan, lapar ni benda sekarang ke benda akan datang? Benda akan datang juga. Sama macam azab Allah Ta'ala, benda akan datang juga. Tapi sebab apa? Dalam bab kerja kita boleh kerja sekarang, dalam bab taubat kita tak boleh taubat sekarang. Gitu dia punya perumpamaan dia. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Kita sanggup bekerja untuk tidak mahu lapar pada tahun depan. Kenapa kita tidak sanggup bertaubat untuk kita tidak kena siksa Allah Ta'ala? Sedangkan siksa Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala lebih pedih, lebih dahsyat daripada lapar. Orang yang paling ringan siksaan neraka dia ialah pakai selipar neraka. Tu paling ringan, iaitu kena pada pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abi Talib. Abu Talib yang sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dia tak masuk Islam atas satu pandangan. Ada pandangan yang mengatakan Abu Talib masuk syurga juga. Dia masuk Islam secara senyap-senyap, tidak zahirkan keislaman dia. Sehingga kan Syekh Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu, dia buat satu kitab yang khusus berkaitan dengan Abu Talib masuk syurga. Dia menyokong dalil-dalil yang mengatakan Abu Talib bukan ahli neraka tapi ahli syurga. Kitab khusus. Cumanya kalau kita pandangan yang mengatakan dia tu masuk neraka, maka dia kena pakai selipar neraka. Selipar neraka ialah siksaan yang paling ringan di neraka. Yang mana kalau pakai selipar neraka itu, maka akan menggelegak segala otak-otaknya dan perut-perutnya kerana kepanasan neraka. Tu Yang kedua, habis selesai. Tu faktor ataupun sebab pertama kenapa seseorang itu buat maksiat. Lagi 4 lagi ni. Yang kedua pula, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sebab maksiat ni sedap. Maksiat ni sedap sebab hawa nafsu sedap juga dengan maksiat ni. Hawa nafsu dengan maksiat dia kawan. Ya, asalnya kawan. Kalau tidak dididik hati dengan betul, maka nafsu ataupun hati kita ni lebih cenderung kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia lebih sedap. Jadi kita kena ubah hati kita, ubah nafsu kita. Ibadat tu lagi sedap daripada maksiat. Jadi kalau kita ubah persepsi begitunya, maka mudah nak bertaubat. Kita pun mudah nak ibadat. Tak berasa ngantuk, tak berasa letih. Yang letih pun tak letih. Sebab apa? Sebab kita sentiasa mengatakan dan mengharapkan ataupun menganggap bahawasanya ibadat tu satu benda kesedapan yang luar biasa. Tapi kalau kita menganggap sebaliknya, maksiat tu lebih sedap. Hina orang sedap, fitnah orang sedap, ngumpat orang sedap, semua sedap belaka buat maksiat, maka dia susah nak taubat. Kerana berterusan akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesedapan maksiat tersebut. Lepas tu ubat dia, dan ubat yang kedua ni, bahawa berfikir ia seorang bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut bagi seorang akan air sejuk pantang bagi penyakit seorang dan memberi mudarat oleh air sejuk itu, akan seseorang niscaya meninggalkan ia seorang akan air sejuk itu. Ya, bagi contoh hak dunia dululah. Sekarang ni kita ada penyakit apa? Kita kata yang contoh penyakit kencing manis, wal'iyadzubillah. Jadi doktor yang nasihat tu kafir, bukan Islam, kafir. Bukan kata salah tu, tak salah. Jadi doktor kafir tu kata jangan minum ais, jangan minum air manis. Jangan minum air teh manis ke, ikutlah. Jadi kita sanggup tak minum air teh tu sebab kita nak sembuh. Sebab kita nak elok daripada kencing manis. Jadi samalah juga itu ditakbir lagi tu. Sekalipun bersangatan ingin ia seorang kepada minuman itu, minum air sejuk. Sekalipun dia nak sangatlah teh tarik tu, tapi doktor kata tak boleh minum, takut makin mudarat kencing manis. Agak-agak minum, tak minum. Jadi kita sedap buat maksiat. Teh tadi sedap, tapi terpaksa kena tahan sebab nak sembuh dari penyakit. Maka maksiat tu pun sedap, tapi disebabkan akibat dia itu masuk neraka, kita pun tahan. Gitu. Jadi kita sanggup tahan daripada buat maksiat kerana kita tahu benda yang akan kita tanggung iaitu masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
maka hendaklah mengetahui ia seorang akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasulullah lebih benar daripada doktor itu. Allah Ta'ala cakap dia ada azab. Allah Ta'ala mengatakan buat dosa sekian-sekian ada azab. Itu lebih betul daripada doktor cakap. Doktor tu cakap betul lah mudarat, tapi boleh jadi tak mudarat, boleh jadi sebaliknya. Tu pun kita percaya dah. Yang Allah Ta'ala tercakap ni takkan kita tak mau dengar. Tu. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Kita minum air teh lagi teruk kecil manis. Berbanding kita buat juga maksiat akan masuk neraka. Mana sedap, mana pedih lagi, mana sakit lagi. Sakit lagi masuk neraka lah. Dia suruh mikir gini ketika kita nak buat maksiat. Dia suruh mikir gini bila kita nak buat maksiat pada Allah. Soalannya, kita nak buat maksiat tak fikir dah gini. Sebab tu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut, orang yang bersyahwat ketika dia nak buat maksiat, maka 2/3 akal dia hilang. 2/3 akal dia hilang. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Syarah Uqudul Hujain secara terangnya, secara jelas, dia kata gini, kalau seorang lelaki melihat seorang perempuan yang bukan mahram, kemudian tegang zakar dia, maka telah hilang 2/3 akal dia, kerana lebih kepada maksiat. Kita giahlah ke maksiat lain. Ketika seseorang itu nak buat maksiat, kesungguhan dia tu, keinginan dia yang bersangatan untuk buat maksiat, maka 2/3 akal dia akan hilang. Kerana 2/3 dia tu adalah diisi dengan syahwat. 1/3 saja akal. Jadi akal tu kalah. Bila akal tu kalah, maka dia akan buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akal tu sifat dia mumayyiz, membezakan yang mana baik, membezakan yang mana buruk. Tiba-tiba kita buat benda buruk dalam keadaan kita ni dikurniakan akal, kita masih buat buruk. Mana ketika kita buat maksiat itu, akal kita telah dikalahkan dengan nafsu. Gitu dan menetapkan ia seorang di dalam hatinya, hati seorang akan bahawasanya apabila sukar atas seorang meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya seorang menanggung akan siksa api neraka dan atas luput nikmat syurga. Ditanya, dia kata kena tetapkan seseorang tu dalam hati dia bahawasanya apabila sukar atas seorang meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit. Masa yang sedikit ni apa dia? Masa sedikit, masa kat dunia tu lah. Kita boleh tahan kesedapan tarik tu supaya tak kena air kecil manis. Kita terpaksa tahan daripada makan nasi sekian-sekian supaya elok sakit jantung, wal'iyadzubillah, supaya elok penyakit darah tinggi, wal'iyadzubillah. Tu masa yang singkat saja. Ni nanti dia neraka kita ni masa dia berpanjangan selama-lamanya, khalidina fiha abada. Orang syurga masuk syurga selamanya, orang neraka masuk neraka selamanya. Tiba-tiba kita nak luputkan nikmat syurga dengan sebab kita boleh bertaubat, kita lebih pilih neraka dengan sebab kita sedap buat maksiat. Jadi itulah analogi yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah ta'ala untuk kita ni elok berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.